Muslimat boleh duduk lah, bukan masjid kan. Itu bahas panjang tu, bab ruang fiqah, bab masjid dan surau. Jadi apa satu dia 3 darah nak tanya, sila tanya. Perkenalkan diri dulu, nama siapa? Mari duduk sini. Okey, tolong tanyakan, kalau dia malu tolong tanyakan untuk dia. Ustaz menjelaskan yang tak boleh masuk masjid tu macam kawasan mana dia ada kan perkara di kawasan ni yang walaupun pakai Masjid masjid. Contoh masjid apa? Masjid Nagasa Pernah pergi? Pernah pergi? Ah. Okey. Ni soalan penting ni. Soalan ni sangat penting. Sebab kita selalu pergi masjid, kan? Kadang bulan puasa kita pergi masjid, tarawih kan. Kita selalu pergi masjid. Sebab ada program banyak kat masjid. Bukan solat je. Bukan, kadang ada program aktiviti wanita, aktiviti kanak-kanak, macam-macam. Kat Rak Surau Perdana, saya ada buat pembahagian tu fiqah, tauhid, fiqah, tasawuf. Dalam fiqah tu ada banyak kitab. So dalam kitab-kitab tu ada terangkan banyak tentang ruang masjid. Kalau pergi, siapa pernah pergi Masjid Negeri Shah Alam? Siapa pernah pergi? Angkat tangan. Angkat tangan. Masjid Negeri Shah Alam, besar kan? Okey, belah bawah dia tu, perasan tak ada yang macam pagar atau ada kapet? Lepas tu dia ada signage. Ada signage. Batas suci bermula di sini. Okey. Kalau naik ruang atas, Dewan Solat Utama, dia tak ada signage tu. Maksudnya semua di ruang atas adalah batas suci lah. So, bila kita pergi Masjid Negeri Shah Alam, kan dia luas tepi tu kan. Tepi tu luas, kiri kanan semua kan. Jadi dekat tengah-tengah tu je ada macam pagar atau ada kapet. Jadi wanita haid boleh duduk kat mana? Boleh masuk tak? Dia boleh masuk dekat yang tepi tu lah, kan? Tepi tu dia boleh masuk. Kalau dia nak pergi dekat kawasan, katalah suami dia nak solat, ada program anak-anak ke, ada program daurah ke, jadi suami dia kata awak jaga anak lah, kan? Saya nak buat nak join program dalam masjid, so dia jaga anak, so dia boleh duduk kat tepi tu. Itulah pengurusan masjid. Tujuan dia buat macam tu, kan? Pengurusan masjid, kini bangunan ni dinamakan masjid. Dalam bangunan tu, bangunan ada macam-macam tau. Bangunan 2 tingkat, tingkat atas, tingkat bawah. Ada bangunan ni ada mezzanine kan. Lepas tu ada macam-macam lah. Jadi pengurusan masjid boleh tentukan dalam bangunan tu yang mana masjid dan yang mana bukan masjid. Okey. Masjid Negeri Shah Alam, kita pun pergi, dah parking, kita naik yang koridor-koridor tepi tu, masjid ke bukan masjid? Masjid ke bukan masjid? Dia kena penting tahu, masjid ke bukan masjid. Kalau masjid, dia tertakluk kepada 21 adab-adab dalam masjid. 21. Kalau kata itu masjid, betul masjid, okey, maksudnya kawasan tu dia tertakluk kepada adab-adab, larangan-larangan ataupun adab-adab, ada 21 berkaitan dengan masjid. Okey, jangan suka-suka je. Okey, kalau ni bukan masjid, okey, settle. So yang koridor-koridor tu bukan masjid lah, so duduklah, bolehlah duduk, tapi jangan masuk dekat yang dikata batas suci bermula di sini. Itu kalau masuk haram lah. Kalau wanita haid duduk kat situ, haram, berdosa. Dewan solat utama kat atas tu pun tak boleh. Okey, jadi soalan tadi kata macam mana nak tahu, kan? Jadi Masjid Negeri Shah Alam, pengurusan dia buat macam tu. So kita boleh tahu tak?
Yang pertama, kita boleh tahu dengan ilmu kita belajar. Dalam fiqah memang kita belajar pasal benda ni. Surau macam mana, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kalau masjid macam mana, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Penting sangat sebab kita memang selalu pergi surau masjid. Kita kena faham benda ni, in out. Kalau kita rajin main badminton, kita tahu ini in ke out kan. Kalau double in out dia macam mana, kalau main single in out dia macam mana, apa yang foul macam mana, kalau raket kena net macam mana. Bola macam tu kan, in out, foul, offside, mesti kena tahu sebab dia kaki bola. Betul tak? Ada ke orang kaki bola dia bela ke masuk boleh belasah je kan? Tak boleh. Jadi kalau yang kita memang selalu pergi masjid, memang kena tahulah. Yang kedua, kita boleh tahu melalui pengurusan masjid yang betul-betul faham benda ni. Dia akan buat signage kan, dia buat signage. Maksudnya AJK masjid tu dia fakir lah, tapi jarang lah jumpa. Kalau boleh dia wajib lah. Kalau kita dah pegang pengurusan masjid, kita dah pegang pengurusan surau, kita usaha untuk fakihkan, belajar ilmu berkaitan dengan ruang masjid surau, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Saya pergi masjid bulat, masjid Tun Abdul Aziz kan, seksyen 14 BJ kan. Dekat bawah tu dia kata ada signage juga, tidak sah solat di sini mengikut imam. So masuk bawah tu bukan masjid lah. So orang wanita haid uzur boleh duduk situ. Saya pergi masjid wilayah. Siapa biasa pernah pergi masjid wilayah? Masjid wilayah lagi besar, atas bawah. So bila saya pergi masjid wilayah, saya tengok dekat tiang-tiang banyak signage, tidak sah solat Jumaat di sini, di bawah ni, jika terputus saf dengan imam. Bila dia letak signage pintu je, kita dah tahu dah, bawah ni, seluruh bawah ni pengurusan masjid wilayah tetapkan bawah ni bukan masjid. So mana masjid? Atas lah. Nampak tak? Dalam satu bangunan tu, pengurusan berhak boleh tetapkan mana yang masjid, mana yang bukan. Kalau tapi secara umumnya orang tunjuk mana masjid, tu masjid, seluruhnya masjid lah. Tapi tak, boleh je masjid nak tetapkan okey seluruhnya masjid 100%, boleh. Mungkin zaman dulu gitulah kan, kalau kampung ke masjid 100% ruang dalam masjid tu, kecuali toilet kat luar lah, ataupun toilet, walaupun toilet kat dalam, kecuali toilet, seluruh ruang dalam masjid tu termasuk menara, ada corong, menara tinggi, tu semua masjid, 100%. Jadi tak ada ruang. Kalau sebenarnya bagus juga macam tu, bagus, kerana semua orang yang infak semuanya dia jadi 100% dia jaga masjid. Jadi tapi disebabkan zaman sekarang ni program banyak kat masjid, wanita-wanita macam-macam program, muslimat apa semua kan. Sebenarnya ikut hukum Islam, muslimat ni dia afdal kat rumah lah, afdal kat rumah kecuali dia datang masjid tu untuk belajar ilmu fardu ain lah, yang wajib. Jadi tapi zaman sekarang dia dah berbeza. So kita ikut zaman lah, ikut zaman ni kan, banyak program-program muslimat kat masjid. Tak apa, tak ada masalah lah. Sebab itu zaman sekarang ni masjid, walaupun dalam satu bangunan, dia ada ruang-ruang dia. Yang ni bukan masjid. Kenapa? Sebab senang nanti siapa yang suami bawa isteri nak jaga anak, isteri yang uzur, ada program-program wanita apa semua, ni boleh ni. Tapi yang tu jangan masuk, yang tu masjid. Ruang ni boleh, koridor ke apa kan. Nampak? Kalau kita pergi masjid, kita tanyalah, kalau boleh tanya, kalau kita uzur kan, kita mungkin nak tumpang apa-apa ke, nak teman suami ke apa ke, ada program-program muslimat kan, tanyalah pengurusan masjid tu. Kalau nak tadi menjawab soalan tadilah, tanya, Ustaz, mana yang saya boleh? Tanya tu. Dia patut boleh jawab, sebab dia yang jaga padang bola sepak tu. Dia boleh jawab, ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Dia yang jaga kawasan masjid, dia betul boleh jawab. Gitu.
Okey tak? Faham? Betul tak? Tadi soalan tadi apa? Kan? Apa tanyalah pengurusan masjid tu. Ustaz, yang bahagian ni saya tengok tapi tak ada signboard lah, tapi saya rasa dia tak ada kapet, tapi dia belakang ni boleh. Oh, belakang ni tak boleh. Ini memang masjid ni. Ini memang orang solat Jumaat ni, walaupun tak ada kapet tapi ni tak boleh. Yang boleh kat belah sana tu. Macam tu lah. Yang belah sana ujung belah kanan, dia akan tetapkan. Macam Haji Muaz bin Jabal Setiausaha. Saya pergi. Oh, memang luas lah. Tapi mana satu yang boleh perempuan yang ni kan? Dia ada satu sudut belakang, belah kiri tu dia ada macam kursi, ada tempat buat air apa semua kan. Memang santai lah. Macam tu. Jangan kita main hentam je, bahaya. Kalau kenduri kendara nikah-nikah kahwin ni, kalau haid, kalau saja-saja duduk masuk dalam masjid nak tengok orang akan nikah, kalau tempat tu masjid, kita haid, kita duduk, dosa, haram. Okey, nak tanya lagi? Satu lagi. Kalau dalam keadaan kuantiti yang tak nak habis, macam tak nak habis tak. Ujung-ujung haid? Tak nak keadaan haid lah. Ujung-ujung lah? Ujung-ujung. Boleh ke? Tak boleh juga ke masuk masjid? Tak boleh. Oh, tak boleh juga. Dia haid atau tidak? Dia walaupun dah baca dah kering, tapi dah ujung-ujung warna pun dah keruh kan, warna pun dah sikit, tetap haid juga, tetap tak boleh, haram duduk dalam masjid. Kalau terpaksa boleh, kalau boleh tapi melintas je. Katalah nak ambil barang ke, nak serah borang ke, ataupun nak ambil benda yang tertinggal ke, tak tahulah, adalah sebab kan. Kita aku terpaksa lalulah kat Dewan Solat Utama Masjid Negeri kan besar kan. So melintas je dibenarkan, masuk melintas. Tapi yang dibenarkan masuk pintu A mesti keluar pintu B. Jangan awak masuk pintu A, awak datang awak patah balik kat pintu A pun tak boleh juga. Kalau terpaksa nak masuk lah, tapi itu pun jalan je, jangan berhenti, jangan duduk. Faham? Datang melintas, mungkin ada sebab-sebab tertentu, melintas je, itu boleh lah. Okey, ada soalan lagi? Dia belum, okey, dia dah habis haid dah, patutnya dia mandi wajib segera lah, ataupun masa nak solat lah kan. Dia sama hukum, dia sama orang yang bersama dengan suami isteri tapi dia belum mandi wajib lagi. 21 adab-adab dalam masjid termasuk orang yang belum mandi wajib lah kan, dia masih lagi dalam adab besar. Dia masih dalam adab besar, dia tak mandi wajib sebab baru habis haid tapi tak mandi lagi, baru bersama dengan suami isteri tak mandi wajib lagi, dilarang masuk dalam masjid, duduk. Faham? Situlah larangan dia. Okey, ada soalan lagi? Tak iyalah, macam faham je semua, tanya sikit macam terror. Saya ada nak tanya. Okey, saya sambung So kena ingat 3 jenis darah je. Orang tanya kod mana ke, dia 3 jenis darah. Asal tanggungjawab ini adalah terletak asal tanggungjawab ini adalah terletak kepada seorang bapa. Yang penting lah, untuk mengajar anak-anak perempuannya selok-belok berkaitan dengan pendarahan yang berlaku. Jadi bapa tu kalau anak ada perempuan, jadi dia kena beritahu lah, umur 7 tahun 9 tahun kena beritahu selok-belok haid ni, bapa kena ajar. Bagi seorang isteri pula, tanggungjawab mengajarnya adalah pada suami. Jadi suami tu kan senang. Asal tadi bapak kan ajar anak perempuan kan, bila anak perempuan ni dah besar pula, suami ni pula akan ajar. Sebab tu kita akan nikah, aku terima nikah tu, kita terima sekali dengan dia punya yang belum settle fardu ain tu. Kalau kita angkat nikah, aku terima nikah,
Kalau perempuan yang tu dah selesai fardu ain, bapak dia dah settle kan, lega itu. Memang bapak dia dah settle kan, daripada kecil sampai ke besar bapak dia dah settle kan, fardu ain dah selesai dah. Dah tahu dah bahid, nifas apa semua, solat apa semua kan. Jadi kita terima nikah tu, oi, senang aja kan. Just beramal je lah. Tapi kalau suami tu terima nikah tu, yang isteri tu tak settle lagi, mungkin tak settle banyak, benda tak settle, ambil sekali tu, ambil sekali tanggungjawab untuk mengajarnya. Settle, kena selesaikan. Bukan nikah ni bukan, yalah, bukan satu bab je, tanggungjawab tu lah nak selesaikan. So bagi seorang isteri pula, tanggungjawab mengajarnya adalah pada suami. Tetapi seperti mana tanggungjawab yang lain, ianya boleh diserahkan kepada orang lain, seperti ibunya, adik-beradik atau guru. Maksudnya kalau suami tu tak boleh nak mengajar kerana dia pun baru nak belajar, dia boleh serahkan pada guru. Sub kan. Okey, isteri saya tak pandai lagi, macam ni lah kan, puan datang sini, siapa yang belum berkahwin? Semua dah berkahwin? Belum, semua dah kahwin? Okey, jadi suami izinkan, benarkan datang. Macam tu lah, bagus lah. Ajar kita suruh isteri kita belajar dengan guru lah. Fardu ain juga bagi lelaki. Ni ya, ni yang kita tak boleh lari ni. Datuk, ni yang tak boleh lari. Nak lari tak boleh. Berapa ramai lagi ni? Saya dah cakap dah dalam grup WhatsApp, siapa yang dapat info kuliah ni, kalau dia saja-saja tak nak datang, dosa. Kecuali kalau dia uzur syar'i lah, bertembung ada jadual lain, bertembung dengan aktiviti yang dah rancang sebelum ni. Kalau dia dapat info poster kuliah ni pagi tadi, bertembung dengan perkara yang wajib ni, yang dia belum alim lagi, belum belajar lagi, tapi dia tak pergi kerana dia pergi berjoging, itu yang dosa tu. Jogging tu boleh elak, ataupun dia pergi benda yang lain lah kan, macam tu. Jadi fardu ain juga bagi lelaki, fardu ain juga bagi lelaki untuk mempelajarinya. Lebih-lebih lagi apabila berhubung kait dengan masalah hukum hakam berkaitan dengan isterinya. Contohnya dalam hubungan bersama suami isteri, sangat berkait rapat dengan aspek hukum seperti jima, talak, iddah. Talak dan iddah ni ada kait rapat lah dengan haid ni, suci haid ni kan, memang berkait rapat. So kena belajar lah, sebab tu kena wajib belajar, fardu ain. Ketentuan usia baligh di mana ianya ada pantang larang yang perlu dipatuhi mengikut kaedah syarak. Oleh kerana ianya berkaitan dengan halal, haram, sah, batal, dosa, pahala, ini bermakna ia adalah salah satu daripada perihal agama yang tidak boleh diambil ringan dan sepatutnya perlu dititik beratkan kerana Allah Ta'ala akan persoalkan berkaitan dengannya di pada mahsyar nanti. Kalau kita salah hukum Puan Seri kan, dengan dan semua sekali, kalau kita tersalah berhukum dengan 3 darah ni, kita tak belajar, benda tu istihadah, kita ingatkan dah haid, kita pun tak solat, dosa besar ke dosa kecil tinggalkan solat? Dosa besar lah, kerana benda tu istihadah, tapi kita ingatkan dah haid, warna sama je kan dia tak ada beza. Jadi ni haid ni memang mantai je, agaknya lah haid lah, dia pun tak solat lah, tapi rupanya istihadah, wajib solat. Sebab tu kena belajar. Kita nak belajar, kategorikan dia. Nak belajar mana haid, mana istihadah, mana nifas. Kalau haid haram solat, kalau istihadah wajib solat. Itu je. Nak belajar tu je. Ni nak belajar tu lah. Nanti minggu depan kita dah start keluarkan whiteboard lah. Jadi ianya sangat-sangatlah, zaman-zaman dululah, zaman-zaman jahiliah, zaman-zaman dululah, bukan lah, maksudnya kebanyakan orang lah,
Isteri dia tanya suami dia, bang ni dah 16 hari dah ni. Oh tak apa, yang hari ke-16 tu istiadah lah. Head awak 15 hari. Senang-senang macam tu je dia bagi tahu. Jadi tu adalah satu info yang salah. So sebab tu kita belajar nak tahu nak tahu. Dan untuk pelajaran ni mudah lagi ingat, dan kita mahir kita ajarkan dekat orang lain. Petikan daripada kitab Sabilal Muhtadin, muka surat 21. Muka surat 20 ni pengarang kitab kita dia masukkan surah Abasa ayat 33 hingga 37 ni. Berkaitan dengan pada mahsyar. Dekat pada mahsyar nanti hari salah menyalah kan. Di pada mahsyar hari salah menyalahkan. Yang anak akan salahkan bapa salahkan anak, isteri salahkan suami tuding kat isteri, kawan-kawan semua kan, semua salah menyalah kerana masing-masing nak lepaskan diri masing-masing kan. Situlah sebab tu kita kena belajar. Okay, petikan daripada kitab Sabilal Muhtadin. Kitab Sabilal Muhtadin ni kitab yang mutabar lah, kitab yang sangat mantap. Fiqh Mazhab Syafi'i, karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama silam 200 tahun yang lepas. Bermula sebahagian daripada hukum bab ini bahawa saja wajib atas seorang perempuan belajar hukum-hukum haid dan istihadah dan nifas, apa yang dia perlukan kepadanya. Kemudian jika dia mempunyai suami yang alim yang mengetahui, maka wajib atas suaminya mengajarinya. Jika suaminya tidak alim, maka harus dia keluar belajar kepada orang yang alim. Wajib suaminya melepaskan dia. Haram suami dia menegah, melarang, melainkan kalau suami dia tak boleh belajar, isteri dia wajib belajar dengan guru kat luar sana, kat masjid surau ke mana-mana lah. Haram suami dia melarang, haram dia menegahnya, melainkan jika si suami itu belajar supaya selepas itu dia ajar isteri dekat rumah. Macam itulah. Ada orang macam tu. Suami awak duduk rumah, banyak kerja kat rumah ni, nak uruskan anak macam-macam lah kan. So bagi saya yang belajar, nanti saya ajar awak kat rumah. Boleh? Macam tu okey, tak apa, jangan keluar rumah. Boleh. Wanita yang kematian suami, dia ada iddah selama berapa lama? 4 bulan? 4 bulan? 4 bulan 10 hari. Wanita yang kematian suami lah, dia tak boleh keluar rumah kan. Dia kalau keluar, dia tak boleh make up. Kalau keluar rumah terpaksa pun dia tak boleh berhias-hias lah kan. Dia simple je berhias. Mungkin dibenarkan macam nak pergi beli makanan ke, nak pergi klinik ke. Kalau kerja dibenarkan, diharuskan. Tapi buat kerja balik rumah terus. Tak boleh singgah pergi pasar, pergi jalan-jalan, tak boleh. Tak boleh jumpa kawan minum kat kedai mamak tu, tak boleh. Pergi kerja balik. Sebab kalau tak kerja nanti mudarat kan. 4 bulan tak kerja, mana majikan nak bagi cuti bergaji 4 bulan kan. Nanti lagi mudarat nak bayar sewa rumah, nak bayar kereta kan, nak tanggung anak. So dia haruskan bekerja lah, walaupun dia kematian suami balik. Tapi tak boleh berhias. Okey, apa lagi yang dia boleh keluar rumah? Nak keluar pergi kena kahwin tak boleh. Nak keluar pergi kubur pun tak boleh. Nak keluar pergi mana? Nak keluar pergi mana? Perempuan yang kematian suami lah, tak boleh. Nak keluar
pergi IKEA, tak boleh. Tapi kalau dia keluar untuk belajar ilmu fardu ain yang dia belum tahu, boleh. Nampak? Kalau dia nak pergi masjid, nak belajar ilmu fardu ain yang dia belum belajar lagi, yang dia belum tahu lagi, kalau dah tahu tak boleh lah. Kalau dia belum tahu, walaupun dia baru kematian suami, dia boleh keluar. Macam tu. Betapa pentingnya belajar ilmu fardu ain. Wajib. Muka surat, kita dah 10:17. Muka surat 22, surah Al-Baqarah ayat 222. Ini adalah dalil yang berkaitan dengan haid lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhur fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amrakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka bersuci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Ini dalil dalam Al-Quran berkaitan dengan haid lah. Saya baca sikit untuk pengetahuan. Mukadimah. Pantang larang orang Yahudi. Okey, orang Yahudi, Nasrani, Yahudi lah. Yang Yahudi kan. Nasrani orang Kristian kan. Okey, dia pun apa dia punya amalan orang kalau haid, wanita haid ni. Pantang larang orang Yahudi, mereka tidak menyentuh, tidur dan makan bersama perempuan mereka apabila kedatangan haid. Maksudnya makan semeja pun tak boleh. Yahudi lah. Ini kerana mereka menganggap bukan sahaja tubuh mereka najis, tetapi apa pun yang disentuh oleh mereka juga najis. Jadi orang Yahudi ni dia terlalu ekstrim. Orang wanita haid ni dia memang dia makan dengan dia pun tak boleh, sentuh pun tak boleh, semua tak boleh. Apabila perempuan mereka datang haid dan ada yang menyentuhnya, maka yang menyentuh perempuan tersebut juga dianggap najis hingga keesokan hari. Sampai itu sekali orang Yahudi buat. Tradisi buruk Yahudi tersebut kemudian diikuti oleh orang Arab pada masa jahiliyah. Okey. Manakala orang Nasrani pula sebaliknya langsung tiada pantang larang. Maka sahabat bertanya Nabi SAW, macam orang Nasrani Kristian lagi tu, dia tak ada pantang larang pula, dia langgar je semua. Jadi para sahabat tanya, maka sahabat bertanya Nabi SAW tentang kedudukan wanita dalam Islam. Maka turunlah ayat ni. Pendirian Islam tentang wanita yang kedatangan haid dan nifas adalah sederhana. Ada yang dibenarkan dan ada yang dilarang. Berbeza dengan orang Yahudi yang terlalu mengongkong, manakala orang Nasrani yang terlalu bebas dan longgar. So kita sederhanalah tengah-tengah. Pernah diriwayatkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anhuma ketika menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, dalam keadaan serba salah, beliau berkata bahawa aku sedang haid. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, haid kamu bukannya di tangan, kan? Maksudnya dalam Islam wanita haid tu boleh je buat apa-apa urusan dengan suami dia, bergurau-gurau dengan suami dia pun boleh, tak ada masalah. Asalkan jangan berjima je lah. Maka dapat difahami bahawa walaupun ianya darah kotor, tetapi tidaklah sampai dilarang untuk mendekatinya. Boleh je dekat-dekat dengan isteri kan, apa semua. Tapi haram sentuh isteri bahagian daripada pusat sampai ke lutut. Kalau nak bergaul-gaul dengan suami, isteri tu dia dalam haid tu, setakat
ialah yang apa, yang dibenarkan lah. Ada juga yang tidak dibenarkan. Kita sederhana, tapi ada batas. Oleh kerana haid adalah darah kotor atau darah yang jika berada di dalam badan akan mengganggu kesihatan, maka ianya akan keluar berkala setiap bulan secara beradat. So orang perempuan dia untung, dia ada servis kereta lah, tukar minyak hitam setiap bulan secara semula jadi kan. Orang lelaki tak dapat macam tu, tapi ada darah kotor dalam orang lelaki. Bagi lelaki pula, hendaklah dia mengeluarkan darah kotor mereka sendiri secara manual, iaitu dengan berbekam atau berpetik beberapa bulan sekali, bergantunglah kepada tahap kesihatan mereka. So setiap bulan kita berbekam ni bagus untuk orang lelaki lah. Orang perempuan tak payahlah berbekam. Tapi nak berbekam, saya tahu orang perempuan berbekam, tapi biasanya orang lelaki lah. Orang perempuan dah keluar darah dah tiap bulan kan, dah cukup lah tu. Jadi orang lelaki dia ada darah kotor, sunnah dia berbekam untuk keluarkan darah kotor tu. Dia ada, kalau kita pergi pusat berbekam ni, kita tanya dia mana hari-hari yang sunnah untuk berbekam, dia akan cakap lah. Sebab dia bukan semua hari kita boleh berbekam, dia ada ikut sunnah dia, ada tarikh dia, ada date dia. Contohnya waktu bulan tengah mengambang 13, 14, 15 bulan hijrah, bulan masa itu tengah mengambang, itu dilarang untuk berbekam lah. Kalau siapa berbekam masa tu, dia menyalahi sunnah lah. Kita mesti berbekam selain daripada hari yang bulan mengambang lah. Dia ada kaitan dengan tekanan darah semua. Itu ada dalam hadis, ada dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, bab berbekam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tarik-tarik dia, boleh rujuk lah nanti. Okey, saya masuk dekat dengan 10.30, muka surat 24 dan 25. So kita sampai sini je insya-Allah. Umur haid, darah yang keluar melalui kemaluan seorang wanita itu dihukum haid sekiranya berusia sekurang-kurangnya setelah genap 9 tahun qamariyah. Dimaksudkan dengan setelah genap berumur 9 tahun adalah masuk tahun ke-10 lah, atau kira-kira setelah melepasi usia. Ni pengarang kita dia kira jumlah hari terus, 3,186 hari. Okey, ini bermakna usia sekurang-kurang haid adalah apabila mencapai hari yang ke 3,187 lah. Maksudnya dah nak masuk 9 tahun 1 hari lah gitu, iaitu masuk hari pertama pada tahun ke-10. Maksudnya 9 tahun 1 hari. Tu kalau darah dia keluar tu haid lah, ataupun 9 tahun genap. Oleh kerana penentuan sama ada 29 atau 30 hari dalam sebulan bergantung pada anak bulan dan beberapa faktor lain, maka ianya berkemungkinan akan bertambah sehari 2 dalam setahun. Tiada had umur penamat bagi haid menopause, maka haid boleh terjadi selama seseorang itu masih hidup. Ada juga kes-kes terpencil lah, umur 60 tahun masih ada haid lagi lah, umur 65 pun masih ada haid lagi. Ada kes-kes yang terpencil. Ada nenek yang umur, ada guru saya cerita, nenek umur 80 tahun ke dia mengandung, ke 65 saya lupa lah, tapi umur 60-an lah ke atas lah, 65. Maksudnya kalau dia boleh mengandung, maksudnya dia ada haid lah. Haid dia normal lah. Mana umur 60 ke atas tu, dia tak ada had umur, selagi ada keluar haid lah, tak ada penamat. Penentuan umur haid adalah berdasarkan pemerhatian, istiqra', kajian lah. Ni kajian para ulama lah, ulama buat kajian lah. Ini kerana tiada nas yang qati'i, tiada dalil lah, nas Al-Quran dan hadis yang qati'i tentang perkara ini.
maka terdapat kelonggaran daripada segi ketepatan dalam penentuan 9 tahun itu. Para fuqaha berpendapat tidak mengapa jika tidak sempurna tepat-tepat 9 tahun, asalkan kurang daripada 16 hari. Jika darah mula keluar pada 15 hari, asalkan kurang daripada 16 hari. Jika darah mula keluar pada 15 hari, 23 jam 59 minit dan 59 saat sebelum mencapai sempurna genap 9 tahun Qamariah, masih dihukum haid juga. Maksudnya 9 tahun tepat-tepat Qamariah tu, kalau dia dia bukan tak tepat, kena 9 tahun lah. Dia kalau kurang kalau kurang 16 hari sebelum nak masuk umur 9 tahun tu pun, kalau keluar haid, dia kira haid juga. Tadi saya cakap 8 tahun 8 bulan 21 hari. Kita telah okey. Istilah yang sering digunakan pada pengurangan ini adalah 9 tahun takriban lebih kurang. Istilah yang sering digunakan pada pengurangan ini adalah 9 tahun takribiyah, lebih kurang. Bukan tahdidiyah, tepat-tepat. Bukan tepat-tepat, kena tepat-tepat 9 tahun Qamariah tu. Dia lebih kurang. Apabila berlakunya keadaan dengan syarat-syarat kesemedikan, ianya membawa maksud telah balik. Kita telah terbiasa menggunakan kalender Masihi berbanding kalender Hijriah, maka 9 tahun Qamariah apabila ditukar kepada kalender Masihi, jumlahnya adalah 8 tahun 8 bulan 21 hari. Ada kan dalam kitab tu kan? Bermula dari tarikh yang ada pada surat beranak atau kad pengenalan. Banyak, maksudnya kalau 8 tahun 8 bulan 15 hari pun kalau keluar juga haid juga, dia sebab dia lebih kurang lah. Dia bukan tepat-tepat kena 8 tahun 8 bulan 21 hari lah. Dia kena dia panggil takriban, lebih kurang. Banyak kisah-kisah menarik yang diceritakan oleh para ulama dalam penentuan 9 tahun sebagai sekurang-kurang haid. Antaranya mereka pernah menemui, ini kajian ulama ulama ni, Imam Syafi'i ni pernah menemui seorang nenek yang paling muda, umur 21 tahun. Umur 21 tahun dia dah jadi nenek bila dia kahwin. Apabila dia selidiki, pada usia dia 9 tahun telah datang haid dan dinikahkan. Setelah berumur 10 tahun mengandung dan melahirkan anak perempuan. Sama seperti ibunya, anak itu mula datang haid. Anak yang dah lahir tu mula datang haid pun umur 9 tahun juga, dan dinikahkan juga. Sebab itu mengandung, setahun lepas tu berkahwin dan melahirkan anak juga. Jadi umur 21 tahun dia jadi nenek, paling muda lah, faham kan? Situ lah. Itu kajian ulama yang ulama pernah berjumpa. Ini sebagai maklumat-maklumat tambahan lah untuk pengetahuan kita lah. Maka jadilah dia nenek ketika berumur 21 tahun. Situ lah. Okey, kita berhenti pada muka surat 25. Minggu depan insya-Allah hari Ahad pada waktu yang sama kita akan sambung pada muka surat 26. Tanda-tanda baligh. Jadi minggu depan datang bawa downline bawa downline. Biasa masuk MLM tak? Rugilah datang seorang. Hasut orang datang. Pujuk, paksa, hasut. Kalau kita masuk MLM dulu-dulu kan hasut kan. Kita paksa datang, kawan aku tak nak datang, paksa downline datang, atau sign up. Hasutlah. Sebab dalam sistem multi level ni, kalau orang bawah buat dapat bonus tak? Kita upline dapat bonus kan? Super, dari Islam pun sama. Kita bawa downline, bawa kawan seorang,
apa yang dia belajar kita pun dapat automatik. Dapat, so kita untung banyak lah. Bonus dapat banyak. Boleh bawa kawan, hasut lagi. Katakan dia kita nak khatamkan kitab ni dekat surah perdana sampai kita mahir bab haid, nifas dan istiadah. Saya buka untuk soalan-soalan Q&A. Tadi bagus lah soalan tadi berkaitan dengan masjid tadi. Dia tanya kan, mana macam mana nak masuk masjid ni, boleh ke tak boleh, bahagian mana, kat mana kan. Macam tu. Kalau soalan tu tak belajar lagi Boleh. Kalau saya boleh jawab, saya jawab lah. Sebab ilmu saya pun terbatas sikit je, bukan luas sangat. Jadi apa yang saya tahu saya jawab, yang tak tahu saya akan rujuk saya punya guru. Kita akan bincang pada pertemuan akan datang. Okey, serius. Tanya. Kan hujung haid tu dia akan jadi warna kuning. Dia macam confuse antara warna kuning dengan cecair. Lepas tu kita akan bukan sama ada nak tahu bau haid ke tak. So kadang-kadang saya confuse yang sebab keputihan pun boleh jadi juga. Sama ada dah habis haid ke belum. So boleh tak Ustaz jelaskan lagi tentang. Okay, soalan bagus lah. Tapi kita akan masuk juga nanti bab tu. Asas dia kita kena kenal warna lah. Apakah warna-warna haid? Kita kena kenal lah. Yang pertama, hitam. Yang kedua, merah. Yang ketiga, coklat. Yang keempat, kuning. Yang kelima, keruh. Keruh ni dia dah bawah pada kuning sikit lagi. Keruh. Itu haid lah. Yang dah suci, dah haid ni yang jernih, yang tak ada apa-apa colour pun, putih. Kalau ada cecair pun dia macam gambar uhu tu kan. Tu suci tu. So asal kuning je walaupun bau ke haid kira haid lagi. Ya. Contoh kita tak mandi maksudnya. Contoh dah jernih kan. Dah jernih, kita pun mandi sebab dah yakin. Tiba-tiba datang kuning. Okey, macam ni. Mana tahu jernih tu? Sebab kita check, kita ambil tu, letak. Ambil tisu tu, kita letak dekat tempat kita check tu lah. Okey, betul. Dia betul lah tu. Maksudnya dalam kitab pun ada cakap. Kalau check bukan check dekat panty liner je, bukan. Dia kena sekurang-kurangnya satu ruas ni check pakai cotton bud atau kapas je kat belah dalam. Kalau sedalam ini dia panggil had zahir lagi. So kena check. Kalau check tu, kalau tak ada apa-apa colour, tu suci lah. Dia lepas mandi. Mungkin hari yang seterusnya kan, kita dah solat, tiba datang kuning. Adakah tu dikira haid balik ataupun sebenarnya dah suci? Dia masih dalam tempoh 15 hari. Ini patutnya masuk subjek akan datang, tapi saya ceritalah kan. Maksimum haid 15 hari kan. So kalau dalam tempoh 15 hari tu, kalau dia keluar balik kuning, haid lah. Dalam tempoh 15 hari lah. Apa lagi? Kalau dia keluar, stop. Kalau dia keluar kan, dia keluar balik kan, stop lah ibadah. Stop lah haram solat. Haram macam-macam lah kan. Itu. Jadi wajib buat catatan. Siapa yang ada buat catatan? Bagus. Ika ada buat catatan? Ada buat catatan tak? Tak catatan tak, bukan catatan tu. Catatan rekod head tu. Buat wajib. Wajib buat catatan. Okey. Wajib buat catatan tarikh. Lepas tu masa keluar tu. Okey, katalah awak kata tadi kan, Nika cakap tadi okey, lepas mandi esoknya dia keluar balik. Cantiklah. Dia keluar balik pukul 1:30. Warna kuning. Tarikh lah. Lepas tu bau tak ada bau. Likat tak ada likat. Dia kuning je. Cantiklah. Catat tarikh, catat masa, catat warna, bau, kelikatan. 5. Catat. Wajib catat.
Untuk kaedah fiqah, untuk menyempurnakan sesuatu yang wajib tu, kalau perkara itu perlu ada untuk sempurnakan perkara yang wajib tu, perkara itu juga wajib lah. Jadi untuk sempurnakan hukum-hukum haid kita akan datang mungkin terjadi yang luar biasa. Untuk sempurnakan kita perlukan data, perlukan catatan. So catatan juga wajib. Kalau tak ada catatan, macam mana nak buat hukum kan? Susah kan? Nak tanya ustaz pun, atau ustaz tanya apa catatan, data, tak ada data kan susah nak tentukan, sebab tak ada catatan. So mulai hari ni kita kena buat catatan yang konsisten. Bukan susah pun, sebulan sekali je kan, catat je lah kan. Buat kat handphone pun boleh. Kat handphone nota tu, oh hari ni warna apa, keluar pukul apa, berhenti pukul apa kan. Kalau dia kejap on off, berhenti pukul apa, kena catat juga. Jangan lupa minggu depan bawa downline. Takkan dalam 1 minggu tak boleh hasut lah. Datuk bawa downline Datuk minggu depan. Datang seorang rugi, kita mesti bawa sahabat. So kita dapatlah pahala dia kan untung tu. InsyaAllah. Hasut ni siapa, banyak kawan-kawan kita kat sini kan. Ada lagi apa-apa soalan daripada puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Waktu suci tu kita kan nak cek berapa kali kita boleh tinggal solat tak, untuk kita cek. Saya pernah dengar cakap boleh tunggu sampai 3 waktu solat untuk kita pastikan keadaan suci. Okey. Ada dengar lah kan? Ada dengar. Okey. Dia. Saya buat satu saya. Soal tu kita datang belajar kan. Dia macam ni ya. Tadi kita dah belajar istilah fatrah. Fatrah tu maksud apa? Ada. Fatrah maksudnya ada. Okey, satu lagi dia panggil naqaq. Naqaq maksudnya tak ada. Ada, tak ada. Fatrah, naqaq. Tak ada tu maksud suci lah. Kan? Suci maksudnya dah jernih lah. Dah suci lah. Kalau dia berhenti pukul, ini tengah haid kalau dia naqaq pukul 12.30 tengah hari, naqaq pukul 12.30 tengah hari di pejabat. Kerja kat mana Ika? Kerja KL Central. Pejabat. Okey. Ini satu pesanan yang sangat penting daripada ulama, daripada para guru, hukum yang sangat penting lah, yang mana masyarakat sekarang abaikan dan sangat kritikal, bahaya sangat. Sebab tinggal solat ni dosa besar, bukan dosa kecil. Kalau darah tu kering 12.45 di pejabat, Zuhur pukul 1, Zuhur 12.58 Zuhur 1. Rasa nak solat, nak mandi wajib masa maghrib nanti, masa sampai rumah. Habis Zuhur asar tak ada solat kan? Kalau dah kerja 10 tahun macam tu macam mana? Berapa juta orang dalam Malaysia ni, berapa juta perempuan career woman dalam Malaysia ni yang dia kering darah dia suci pada waktu Zuhur di pejabat, dia mandi masa maghrib nanti, asar dia tak solat ke, Zuhur dia tak solat ke. Di mana pun kita berada, kalau dia suci time tu, kalau kita wajib, dia suci, wajib ibadah tak? Wajib solat Zuhur, wajib solat asar. Cari jalan nak mandi. Rumah jauh, dah buat preparation dah. Aku dah bawa dah set mandi aku. Office ada toilet, boleh mandi. Tak ada. Keluar modal sikit, pergi hotel berdekatan.
Sanggup tak kita nak korban, kita nak pertaruhkan, kita nak tinggal solat dengan sengaja tu kerana tak nak usaha mandi, kerana kerja kita? Kita nak, tu jawapan tu tak boleh dia bagi jawapan tu kat padang mahsyar. Kenapa dah suci tapi tinggalkan solat Zuhur, Asar, kenapa? Sebab tak mandi lagi, nak mandi masa kat rumah dah balik sebab kerja. Oh, alasan tu tak terima. Dosa besar. Ini pesanan ulama, pesan ni dah lama dah. Ustaz, ustazah semua dah pesan dah. Tanyalah Ustazah Asma Harun, Malaysia dah pesan dah banyak kali dah. Wanita yang berkerjaya, Allah tak marah pun dia nak pergi bekerja, kerjalah. Tapi bila dah suci tu, suci waktu Zuhur, masa Zuhur tu banyak lagi, so dia wajib mandi dan solat Zuhur. Cari jalan lah. Ataupun sini minta excuse kat bos, excuse 2 jam balik rumah ajak nak mandi wajib, kan? Mandi datang balik, terang kat dia. Kalau dia tak faham, terangkan lah, kan? Kalau bos yang faham, bos perempuan cantik yang faham, tu datang office balik, sambung, disebabkan saya balik 2 jam kerana saya mandi wajib, sebab saya nak tunaikan solat Zuhur, tu perintah yang wajib, saya wajib buat, tak boleh elak. Saya akan ganti lah, saya akan kerja lebih 2 jam, bila-bila nanti saya akan ganti lah. Tak boleh. Kita telah tinggalkan solat dengan sengaja, dosa besar. Bila dia kering je, lainlah kalau dia kering pukul 8 pagi, Zuhur lambat lagi. Bukan je mandi kena jam-jam tu je kan. Nanti, tapi masa nak solat Zuhur tu, nak ibadah tu, kena mandi wajib lah. Jangan nak tunggu asar. Yang kalau fahaman yang tadi kata nak tunggu 3 waktu asar, Zuhur, Asar, Maghrib. Itu lepas Maghrib baru mandi, baru solat Isyak. Itu tak boleh. Tunggu Kenapa kena tunggu? Takut dia keluar balik. Kenapa kena tunggu 3 waktu? Tak boleh. Salah. Dia tak ada tempat. Kalau dalam kereta, dia kena solat hormat waktu je lah. Dia masyakah kan, dalam keadaan sulit macam tu, tak boleh lah. Kalau tempat tu dia tak ada fasiliti untuk mandi wajib, tempat kerja dia tu, dia tayamum lah. Bukan susah tayamum. Dia tak boleh mandi wajib, dah suci. Sebab tu kita ni kena ada prepare lah debu tayamum tu. Ada kat office, ada dalam handbag, ada dalam kereta kan. Kita tak tahu kita akan guna bila, anytime boleh kena guna. Kena prepare lah. Tak ada air, tayamum. Okey, dekat office dia tak ada air. Dia kena usaha juga cari radius berapa kilometer untuk cari air, Petronas. Tak ada. Okey, tapi kena usaha dulu. Keluar cari mana tempat aku nak mandi wajib ni. Lepas dah usaha cari, kalau tak ada juga baru tayamum lah. Jangan kat dalam bangunan kita je tak ada air, kita nak tayamum, padahal bangunan sebelah ada Petronas, ada. Tak boleh air tu. Dia syarat tayamum ni, dia kena usaha cari air tu, kan? Tapi kalau betul-betul tak ada, tayamum guna debu. Okey, lepas tayamum untuk dia mengharuskan dia solat. Jadi memang
dia terlepas daripada tanggungjawab. Maksudnya dia terlepas daripada dosa meninggalkan solat lah. Dia menunaikan solat pada ketika itu, dia buat solat pada ketika itu dengan bertayamum. So dia terlepas daripada dosa meninggalkan solat tu. Tapi dia wajib qada lah. Wajib qada balik. Nanti dia balik rumah dah ada air kan, dia mandi wajib, dia solat balik, qada solat tu. Tapi yang kita tak nak, yang paling penting, kita tak nak berdosa tu. Berdosa tu yang kita tak nak tu, kan? Okey, tempat tak ada air sangat lah. Memanglah tempat kerja tu memang betul-betul lah tak ada air kan. Nak mandi wajib tak boleh lah, dah kering ni. Bukannya kita boleh macam tu je. Tak payahlah, tak apalah kan. Tak apalah. Kita ada cara kedua, itu tayamum lah. Tayamum. Untuk mengharuskan kita solat. So terlepas daripada ancaman seksa meninggalkan solat tu. Terlepas. Sebab apa? Sulit kan, dalam kadang kesulitan. Tapi itu situasi macam tu memang ada. Tapi yang kebanyakan ni, situasi yang kebanyakan ni, yang rata-rata ni, yang memang saja dekat office memang facility memang best lah, air semua ada kan. Lepas tu ada kena bawa set mandi tu. Susah ke bawa set mandi? Dalam beg letak towel yang pakai buang tu pun ada. Letak set pakaian seperselainan kan. Lepas tu ada gayung ke apa ke, masuk bilik air, mandi lah, mandi wajib kan. Air banyak kan, mandi. Lepas tu tu dah mandi wajib. Gitu. Kena prepare lah So kena ingat, maksudnya berhenti je, wajib solat segera. Walaupun katalah dia akan keluar balik malam tu, tak kisahlah. Jangan berhenti, berhenti je, wajib solat. Ada lagi satu soalan. Kalau macam kita nak tentu tu hari pertama, contoh kalau dia datang malam lepas isyak, adakah tu dikira hari pertama atau hari esok? Faham tak hari esok? Maksudnya ni haid yang kitaran yang seterusnya lah. Tak, maksudnya apa, haid keluar Haid keluar hari pertama Okey. Jadi dia datang bukan siang, dia datang malam, mungkin dah nak. Okey, jom kita letakkan tarikh ni berapa? Hari ni 3 hari bulan. Hari ni 3 hari bulan. Pukul apa dia keluar? 10 malam. 10 malam. Okey, katalah 10 malam ataupun 11 malam. 11:15 minit. Macam ni cari nak catat? Catat. Okey, tarikh. Tarikh berapa bulan nak tulis? 3. Tarikh. Waktu pukul apa nak catat? 11:15. Warna. Kalau warna yang straight to the point, senanglah. Merah, hitam kan. Kuning, coklat. Kalau dia kuning tapi ada berbenang merah, nak catat apa? Merah. Kalau dia merah tapi ada macam lain hitam, nak catat apa? Catat hitam. Faham? Masa atau bau. Bau kurang sikit. Baru tak kuat. Kadang bau kuat kan? Kuat, betul kuat. Kalau ni kurang likat, dia macam cair itu dia macam tu. Tapi nanti dalam kitab ni dia ada panduan dia. Nanti kita akan sampai dekat panduan mencatat tu. Ada markah-markah dia. So apa soalan tadi, hari pertama Okey, dia jadi sebenarnya nanti kita akan ni juga, dia dah advance sikit lah tanya kan. Dia sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam, tapi yang tepatnya adalah 360 jam. Kalau dia keluar pada 3, okey saya nak tanya dia keluar 3 hari bulan, ni 3 bulan kita kira sama-sama dia kena kira betul-betul lah, kiraan betul-betul dia keluar 3 hari bulan November pada 11 malam. Bila dia punya hari ke-15 dia, jam yang ke-360 tu?
Macam tu. Jom kita kira jap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
12, 13, 14, 15, 18 bulan. Berapa bulan? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 bulan. 8, dia punya hari yang ke-15 maksimum dia tu, yang 360 jam tu adalah pada 18 hari bulan pukul berapa? 11 malam. Itu dia punya kiraan dia. Macam itulah, dia lebih tepat guna jam lah. Itu detail lah. Lebih detail lagi adalah guna jam, 360 jam. Masuk je, okey. Maksimum head dia, maksimum height dia adalah pada 18 hari bulan, jam 11 malam. Okey, kita ambil 11 malam lah 11 malam. Tepat-tepat 11 malam tu adalah 360 jam. 360 jam, betul. Kalau 11 1 minit keluar lagi. Kalau 11 1 minit, 11 1 saat, 11 2 saat, 11 3 saat, dia dah melepasi 360 jam. Betul tak? Maksudnya dia adalah dah jadi, kalau istilah dia mustahadah. Mustahadah ni perempuan tu dah kena istihadah dah. Dia 11 1 saat, 2 saat, 3 saat, 11 1 minit, 2 minit, 3 minit, alamak, keluar lagi. Dia baru habis istihadah aku bulan ni. Gitu. Kan? Itu yang kita doalah, janganlah 11 1 minit keluar lagi, tolonglah. Macam itulah. 18 bulan tu, katalah pukul 9 keluar lagi, 10 keluar lagi, kita dah seram dah kan. Alamak, ni 18 bulan dah maksimum dah ni. Tengok 10.30 keluar lagi, 10.45 keluar lagi, ceklah pakai kapas. Kan mungkin masa dah hujung-hujung, dah kering-kering sikit kan. Dia 11.50 kalau cek, dah tak ada dah. Langsung dah tak ada tanda. Tu okey, lega kita. Kalau pukul 10.55 cek, ada lagi. Alamak, dah dekat dengan 360 jam ni. 10.58 ada lagi. Ni saya bagi contoh lah. Lepas tu kita tak putus asa lah. Kita cek lagi pukul 11. Cek pukul 11 ada lagi. Okey, itu ngam-ngam 360 jam tu. Tapi kalau cek 11 1 minit, dia dah tak ada, dia selesai lah, nasib baik lah. Ni contoh yang terlalu detail lah. Contoh dia, kiraan dia tu, awak kata bila hari pertama dia kan, dia tak kira, yang penting kira waktu tu, waktu jam tu, hari tak kisah kan. Tapi untuk kita belajar faham asas, kita akan nak faham kaedah dulu, kaedah asas dulu. Kadang kita tak ambil kira dulu yang waktu keluar pukul apa, kita kira ikut hari bulan je. Untuk faham asas tu nanti. Nanti kalau bila saya dah terangkan dah mula pakai whiteboard kan, kita akan belajar yang asas dulu lah. Tapi kalau nanti kita akan pergi detail lagi, baru kita akan fikir kita ambil kira waktu dia keluar. Waktu dia keluar tu. Sebagai untuk permulaan ni, untuk mukadimah ni, alhamdulillah kita mencapai target. Ada soalan daripada Ustaz Syafawi kita. Tadi misalkan dari Facebook. Orang lain boleh tak menghafal Al-Quran? Dia baca Al-Quran nak baca, dia nak hafal mesti baca. Dia hafizah. Okey, dia macam ni bagi pelajar-pelajar tahfiz, hafizah lah,
dalam pandangan mazhab Maliki, tak silap saya mazhab Maliki, dibenarkan untuk pelajar pusat tahfiz perempuan, dia macam ni tak boleh dia macam ni. Dia pelajar perempuan yang belajar di pusat tahfiz, dia hanya boleh mengulang bacaan yang dia dah hafal, untuk supaya di sepanjang tempoh haid dia tu, katalah haid dia 10 hari. 10 hari kalau dia tak ulang bacaan yang dia dah hafal ni, banyak dia lupa. So dalam mazhab Maliki dibenarkan untuk dia mengulang hafazan yang dia dah hafal. Dia tak boleh buat hafazan yang baru. Hafazan yang dia belum hafal lagi, dia nak buat hafazan baru tak boleh. Dia hanya boleh mengulang hafazan yang dia dah hafaz sebelum ni, dia boleh ulang. Tapi pendapat muktamad mazhab Syafi'i tak boleh. Tapi disebabkan pelajar madrasah ni, pelajar tahfiz ni, yang perempuan ni, jadi dia selingan. Ada air ni, air Syirazak tadi. Air Syirazak kuliah subuh dia ada lagi. Saya nak ambil berkat. Teo lain Tadi kuliah subuh tadi kita ada Syekh Abdul Razak Al-Masri, antara guru hebat kita dekat Malaysia ni. Dia punya air ni tadi, saya sambung minum. Bismillah. Jadi pendapat muktamad Imam Syafi'i tak boleh. Tapi disebabkan keadaan tu tersepit, masyakkah, kalau pelajar perempuan yang tahfiz ni, kalau tak ulang hafazan, dia akan lupa. 10 hari haid, 7 hari haid. Jadi dibenarkan untuk mengulang bacaan yang dah dihafal. Kalau orang-orang biasa tak boleh, perempuan-perempuan biasa kan, yang bukan daripada perempuan yang pelajar-pelajar yang hafazan Al-Quran ni, hafiz ni, tak boleh. Hafizah kan, tak boleh. Selain daripada hafizah tak boleh. Kita biasa-biasa ni nak baca Al-Quran saja pun tak boleh. Boleh kalau ayat Al-Quran tu dia niat zikir. Contohnya macam dia dah biasa baca 3 kul sebelum tidur ke, bagi dia dah jadi zikir dia dia dah amalkan dah 3 kul ni tiap malam, memang dah jadi zikir harian dia dah sebelum tidur. So dia baca 3 kul tu, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, dia baca dah laju lancar dah, dia tapi dia kena niat zikir. Jangan ada rupa baca Al-Quran. Jangan Bismillahirrahmanirrahim dan macam rupa baca Al-Quran tu, tak boleh. Dia kena niat, yang pertama dia kena niat zikir, tapi rupa tu memang rupa zikir lah. Macam zikir, baca laju kan, tu memang niat zikir, tu boleh lah. Macam tu. Ada soalan lagi daripada Facebook? Apa nama yang tanya tu? Terima kasih kerana bertanya. Soalan lagi? Soalan lagi Dah pukul 11. Ada adik-adik nak tanya? Siapa lagi? Kak Ila. Kak Ila terror. Dia saja. Soalan? Tak ada? Okey, insyaAllah kita sambung pengajian kita pada Ahad depan. Kita ajak lagi kawan-kawan yang lain, insyaAllah. Semoga Allah memberi kefahaman dan merahmati. Semoga usaha kita ni dalam belajar ni, Allah terima amalan-amalan kita lah. Sebab yang penting ada proses belajar tu. Ada proses belajar, ada usaha untuk belajar ilmu fardu ain. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan yang buat ketika dalam proses belajar tu, dimaafkan.
Dia kalau kesalahan yang tak jahil yang tak maaf ni, bila tak ada usaha belajar. Dia tak ada usaha belajar, tak ada mencari ilmu, tapi dia buat kesalahan-kesalahan dalam ibadah, itu yang tak dimaafkan lah. Kalau dalam proses belajar, sedang belajar, kita ada buat silap, moga-moga Allah mengampunkan kesilapan itu, kerana kita dalam proses belajar. Tapi kena belajar betul-betul lah. Kita sudahi dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Ada lagi soalan? Orang nak tasbih kifarah dah. Okey. Ya. Betul, kita pergi sana. Minggu depan kita buat dekat Surah Mutiara. Surah Mutiara. Minggu depan kita buat situ. Kita jangan lupa menghasut hasut kawan-kawan datang cari downline. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah.